Shilling harga rumah bakal dikaji semula. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Rasami, Berita Parlimen. Baik, dua rang undang-undang RUU Perbekalan 2022 peringkat jawatankuasa diluluskan yang melibatkan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Perkara itu diputuskan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Asnun menerusi undian suara majoriti. Kelulusan itu melibatkan peruntukan 28 bilion 30 juta ringgit kepada B42 Anggaran Perbelanjaan Mengurus serta P42 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 bagi Kementerian Kesihatan. Turut diluluskan peruntukan 1 bilion 767 juta 450,800 ringgit kepada B43 Anggaran Perbelanjaan Mengurus serta P43 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 bagi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terdahulu, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali dan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib menggulung perbahasan bagi kementerian masing-masing. Shilling harga rumah bakal diteliti semula. Ia susulan perubahan lanskap ekonomi akibat COVID-19 yang menyebabkan ramai yang terjejas pendapatan. Malah sebilangan besar golongan M40 telah tergelincir ke B40. Ini menyukarkan mereka membeli rumah pada harga semasa. Penetapan shilling harga rumah mampu milik sekarang pada RM300,000 dibuat berdasarkan pengiraan secara median multiple income di mana harga rumah sepatutnya tidak melebihi pendapatan pembeli. Walaupun harga rumah mampu milik ditetapkan pada RM300,000, kerajaan masih juga menyediakan perumahan yang berharga RM150,000 seperti projek perumahan rakyat, kediaman prima di beberapa lokasi dan kediaman SPMB. Kementerian juga akan menubuhkan panel yang terdiri daripada pakar bagi mengkaji cadangan berkenaan. Dewan turut dimaklumkan sebagai permulaan sejumlah 2,000 rumah ikram keluarga Malaysia disediakan. Permohonan yang kita peroleh ialah 1,026, telah proses 455, sedang proses 571, tidak lulus 219, telah ditawarkan yang amat fungsi ialah 232. Saya ingat inilah peranan yang Muhammad boleh mainkan untuk menepasti mereka yang berjabatan bawah 3,000, B40 dan sebagainya yang terkesan daripada COVID-19 ini dapat menyambut tawaran kita untuk mendapatkan rumah ikram, di mana sewanya hanya RM110. Untuk first 6 months ni kita berikan pengecualian sewa. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail memaklumkan banyak projek pembinaan perumahan telah siap dibina tahun ini. Namun pihaknya komited untuk terus menambah projek baru selaras keperluan akan datang. Dengan rumah PPR yang telah dibina pada tahun 2021 yang bermakna ialah sejumlah 2,530 unit dan 2022 ialah jangkaan kita 7,295 unit. Manakala bilangan projek prima dan projek perumahan pengetahuan awam, prima projek siap ialah 34 projek melibatkan 26,370 unit. Dalam pembinaan 27 projek melibatkan 20,760 unit. Dan dalam perancangan prima ialah 2,264 unit. Bagi projek perumahan penjawat awam, setakat Disember tahun ini, sejumlah 164 projek melibatkan 24,717 unit rumah telah siap. Manakala 64 projek lagi sedang dalam pembinaan melibatkan 14,308 serta 44 projek lagi 18,309 unit.
Kajian dan pengubalan Akta Sewaan Kediaman sedang dilaksanakan bagi memastikan hak penyewa terbela. Ini kerana akta sedia ada bersifat umum dan tidak melindungi sepenuhnya kepentingan serta hak penyewa dan pemilik premis. Akta baru ini digubal berdasarkan model Residential Tenancies Akta Act 2010 New South Wales, Australia, kerana akta ini dilihat mampu melindungi kepentingan pemilik kediaman dan penyewa. Pada masa yang sama, undang-undang berkaitan dari negara Jerman, United Kingdom, Australia serta Rental Housing Act dari Afrika Selatan juga turut dibuat perbandingan. Sepanjang proses pengambilan akta, sesi pengumpulan maklumat data dan konsultasi diteruskan. Terdahulu dalam sesi perbahasan, Ahli Parlimen Sabak Bernam Datuk Muhammad Fasih Ahmad Fakih membangkitkan isu rumah prima dan projek perumahan penjawat awam. Tegasnya kerajaan perlu memastikan setiap unit rumah memenuhi kualiti dan spesifikasi ditetapkan. Pada masa sama, memastikan pemaju memperbaiki segala kerosakan dengan segera sebelum menyerahkan unit berkenaan kepada pembeli atau berdepan tindakan. Saya mendapat maklum balas terdapat projek perumahan prima yang gagal disahkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Antaranya ialah projek perumahan prima Resident Brickfield yang berharga RM380,000 dijangkakan siap pada tahun November 2021, tetapi sehingga kini kemajuan projek berkenaan hanya 20% saja. Selain projek prima yang gagal disahkan mengikut tempoh, saya juga mendapat maklum balas rumah yang disahkan tidak mematuhi mutu yang ditetapkan, termasuklah mempunyai kerosakan ataupun defek seperti Resident Pauh Permai, Permatang Pauh Pining yang baru-baru ini menerima kunci. Bilangan warga emas dijangka akan mencecah 5.3 juta orang menjelang tahun 2030. Ini menjadikan Malaysia bakal mencapai status negara tua. Justru kerajaan disaran untuk mewujudkan dasar-dasar baru bagi menyediakan fasiliti bersesuaian khusus untuk warga emas. Banyak warga emas mengalami sindrom sarang kosong, empty nest dengan izin akibat tinggal bersendirian ataupun jauh daripada anak dan menghadapi penyakit kronik di mana memerlukan penjagaan. Saya tahu kementerian begitu peka pada isu orang kurang upaya, tetapi tentang orang-orang yang tua dalam masyarakat kita, adakah kementerian akan mewujudkan dasar-dasar yang baru untuk menentukan bukan saja aspek penjagaan tetapi fasiliti untuk membantu proses ketuaan ini ataupun yang Menerusi sesi penggulungan bagi Kementerian Kesihatan, Timbalan Menterinya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menjelaskan kajian terhadap penggunaan ketum masih berada di peringkat praklinikal. Ia meliputi kajian untuk mengenal pasti kandungan bahan kimia, kajian keselamatan dan kajian keberkesanan. Sebanyak 6 kajian praklinikal pernah dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perubatan. Senarai kajian adalah seperti berikut. Kajian pengenal pastian kandungan bahan kimia bagi penyediaan ekstrak terpiawai dengan mitraginin, satu komponen unik dalam ketum sebagai penanda aras kimia. Keduanya, kajian keselamatan yang melindungi kajian acute toxicity dengan izin, cytotoxicity dan mutagenicity, menentukan sama ada ekstrak boleh menyebabkan perubahan mutlak material genetik di dalam sel. Kajian-kajian ini menunjukkan bahawa ekstrak daun ketum adalah selamat bagi penggunaan dalam jangka masa pendek. Dan ketiganya, kajian keberkesanan mendapat ekstrak ketum mempunyai kesan sebagai anti-malaria, membunuh parasit malaria, dan anti-mutagenik atau mencegah sel dari mengalami perubahan material genetik. Jelasnya, data praklinikal sedia ada masih belum mencukupi bagi membolehkan formulasi ekstrak ketum memasuki fasa kajian klinikal. Pada masa sama, beberapa kajian keselamatan perlu dilakukan sebagai jaminan penggunaan ketum untuk jangka masa panjang.
Baik, isu kebajikan doktor kontrak mendapat perhatian ramai ahli Dewan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dalam sesi penggulungannya memaklumkan kerajaan sedang meneliti langkah terbaik untuk memastikan mereka boleh diserap ke jawatan tetap. Kita dah ada perbincangan yang terus-menerus sebenarnya. Sekali kita ada. Baru ni kita buat bengkel, kita bincang bagaimana kita nak menyelesaikan perkara ini. Itu saya sebut tadi dan saya dah nyatakan tindakan-tindakan kerajaan supaya kita jangan kehilangan doktor pakar dan tindakan kerajaan supaya doktor pakar sudi dan sanggup buat pengorbanan untuk pergi ke luar bandar. Dan sekarang kita ada hospital cluster dan sebagainya. Dan kepada anak-anak kita, doktor-doktor kontrak ini, kita sedang berfikir macam mana cara untuk mendapatkan mereka kembali ke dalam sistem yang tetap. Dengan adalah syarat-syaratnya dan pindahan-pindahannya. Mengulas mengenai lambakan doktor dalam negara, ini jawapan beliau. Tetapi perkara yang jadi dulu 3,000 setahun. Hari ini kita tahu selepas 2016 dia jadi 4,000, 5,000 dan banyak. Sebab apa? Ada doktor-doktor muda yang pulang daripada luar negara sebagainya. Jadi daripada universiti-universiti di luar negara yang diiktiraf pun dan ramai dan kita tidak mampu pada ketika itu untuk mengambil kerana perjawatan yang tak cukup. Dan juga dasar kawalan saiz yang diwujudkan pada 2016 itu. Datuk Dr. Nur Azmi juga sedia berbincang dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengkaji semula sasaran bagi menghasilkan graduan baru dalam bidang perubatan. Ini antara langkah diambil bagi menangani isu lambakan petugas kesihatan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nur Azmi memaklumkan pihaknya sedia mempertimbang penggunaan ubat antiviral keluaran syarikat AstraZeneca dan Pfizer untuk digunakan dalam rawatan COVID-19. KKM akan menyelaraskan semula keperluan pembelian tersebut dan menyesuaikan semula pembelian ubat-ubatan bagi rawatan sakit COVID mengikut jumlah peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan iaitu sebanyak RM172 juta. Terdahulu, Ahli Parlimen Jempol Datuk Salim Sharif menyentuh status kajian klinikal terhadap penggunaan ganja dan ketum untuk tujuan perubatan. Beliau yakin kedua-dua tumbuhan tersebut mempunyai faedah tersendiri dari sudut perubatan. Sekiranya tiada kekangan undang-undang, Malaysia pastinya akan mengikuti langkah negara lain yang menghalalkan hemp yang menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang membenarkan ketum untuk perubatan seperti Thailand. Kebenaran menggunakan hemp dan ketum untuk tujuan perubatan boleh membawa perubahan yang positif kepada banyak sektor ekonomi, khususnya sektor pertanian. Pemilihan ubat antiviral COVID-19 perlu diperincikan sebelum pembelian dilaksanakan. Antara aspek yang perlu diambil kira ialah tahap keberkesanan dan harganya. Tetapi saya merhatikan kalau dari sudut superiority, ia tidak lebih daripada apa yang dikeluarkan oleh AstraZeneca ini yang membuat satu preparation IM injection ya, yang diberikan protection selama setahun, satu injection 300 mg yang harganya adalah hanya saya kira setengah atau lebih daripada setengah of the cost of molnupiravir ya, yang dikeluarkan oleh Merck. Kerajaan ketika ini telah membuat tempahan pembelian ubat antiviral molnupiravir. Ahli Parlimen Teberau Chong Seow Yun pula membangkitkan mengenai perancangan Majlis Pelancongan Penjagaan Kesihatan Malaysia MHTC. Katanya lebih banyak resort penjagaan kesihatan perlu diwujudkan sebagai persediaan Malaysia ke arah hub pelancongan kesihatan terbaik dunia menjelang 2025. Malaysia adalah sebuah negara yang dikurniakan dengan satu sektor iaitu perubatan yang bertaraf standing dengan negara-negara yang maju. Dengan kelebihan ini, Malaysia harus diangkat sebagai satu hub pelancongan kesihatan bagi warga-warga lain oleh sebab kos-kos penginapan dan lain-lain pun berpatutan. Beliau berharap kerajaan dapat memberi tumpuan kepada pelancongan kesihatan yang turut terjejas akibat pandemik COVID-19 yang membolehkan sektor itu terus bertahan.
Baik, pembangunan industri kreatif dan digital telah dikenal pasti sebagai antara penyumbang positif kepada keluaran dalam negara kasar KDNA. Pada tahun 2019, industri kreatif telah menyumbangkan RM29.4 bilion kepada KDNK, manakala RM31.9 bilion disasarkan pada tahun 2025. Bagi mencapai sasaran itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui agensinya menawarkan pelbagai program dalam bentuk kemudahan pembiayaan, pembangunan kapasiti, akses dan promosi. Sebagai contoh, Marketing Venture dan Cendana menyediakan peruntukan sebanyak 11.16 juta melalui program geran pembiayaan peralatan muzik dan online streaming, pinjaman mikro usahawan kreatif, program pembiayaan karya kilat dan program pembiayaan muzik independen yang melibatkan pembangunan bakat, bantuan pinjaman mudah, bantuan geran untuk pemasaran serta platform untuk penciptaan produk dan perkhidmatan bernilai tinggi. Finas pula melalui program di bawah dana kandungan digital seperti dana program mikro pengkarya, dana aspirasi, dana program TV dan OTT dan dana kandungan digital kenegaraan 3.0 di bawah inisiatif Prisma 2.0 turut membantu penggiat industri termasuklah golongan belia dalam penghasilan karya melalui pembangunan industri kreatif dengan jumlah peruntukan 38 juta. Tambahnya, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC turut melaksanakan pelbagai program. Sehingga kini lebih 270,000 peserta yang terdiri daripada golongan belia telah mendapat manfaat daripada program-program tersebut. 54 kampung orang asli di Cameron Highlands, Pahang mendapat manfaat pelaksanaan projek jalur lebar satelit menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Projek telah dimulakan pada September lalu dan dijangka siap sepenuhnya pada Januari 2022. Apabila semua inisiatif Jendela Fasa 1 siap kelak, liputan 4G di kawasan berpenduduk di Cameron Highlands dijangka akan meningkat kepada 79.69% menjelang penghujung 2022. Tidak dinafikan peratusan ini rendah berbanding sasaran liputan kebangsaan. Namun begitu, pihak kementerian sentiasa mengkaji keperluan untuk menaik taraf kualiti dan mengisi kelompongan liputan di bawah Plan Jendela Fasa 2. Untuk pengetahuan yang hormat, kita pula tengah usahakan supaya seluruh negara kita ini kita mendapat liputan satelit di mana kita lihat kalau kita nak letakkan kita nak diri menara dan juga menaik taraf menara dan juga gentian optik mengambil masa tahun 2022, agak lambat. Oleh demikian, lebih banyak projek baru yang menggunakan pelbagai teknologi akan dirancang bagi meningkat liputan kepada 100% di kawasan penduduk. Peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Pahang juga telah meningkat kepada 90.46% pada suku ketiga 2021. Di Cameron Highlands pula, liputan 4G telah meningkat kepada 69.85% pada suku ketiga 2021 berbanding 54.43% sebelum pelaksanaan jendela pada suku ketiga 2020. Setakat September tahun ini, nilai kehilangan cukai negara berikutan aktiviti penghidupan meliputi rokok dan minuman keras tidak sah berjumlah RM281.69 juta. Timbalan Menteri Kewangan 1 Muhammad Shahar Abdullah menyatakan jumlah perolehan kes rampasan rokok dan minuman keras tidak sah sebanyak 2,518 kes. Dalam usaha membendung keterisan hasil cukai akibat aktiviti penyelundupan rokok dan minuman keras, pihak JKDM sentiasa mempergiatkan kawalan dan tindakan penguasaan melalui pelbagai aktiviti serbuan, rondaan darat dan air, sekatan jalan raya, pemeriksaan kapal, bot atau kenderaan, di samping melakukan pelbagai operasi khas dan operasi outlet rokok dan minuman keras. Tambahnya, Jabatan Kastam Diraja Malaysia melaksanakan pelbagai aktiviti dari semasa ke semasa bagi menangani aktiviti penyelundupan. Ia meliputi Ops Binting, Operasi Sepadu Marin Kastam dan Ops Pacak. Dalam pada itu, Muhammad Shahar menegaskan manfaat Khazanah Megatrends Forum KMF tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Ini kerana faedah diperoleh adalah jauh lebih besar berbanding kos penganjuran yang perlu ditanggung.
Buktinya, sebahagian besar perbincangan berkaitan isu-isu sosial memberi kesan kepada segenap lapisan masyarakat. Sebagai contoh, Tan Sri Pertua, hasil perbincangan dalam beberapa forum yang diadakan terdahulu berhubung isu ketidaksamaan dengan izin isu inequality, Khazanah Research Institute telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kajian berkaitan permasalahan ini dengan lebih mendalam. Hasilnya sehingga kini KRI telah mengeluarkan pelbagai terbitan kajian mengenai ketidaksamaan di samping mencadangkan kaedah penyelesaian masalah melalui usaha meningkatkan pendapatan isi rumah. Setiap tahun KMF ketengahkan tokoh-tokoh pemikir terkemuka dalam bidang masing-masing dari seluruh dunia. Ini termasuk pemenang anugerah Nobel sebagai penceramah jemputan. Sejak tempoh 2008 hingga 2021, purata kos tahunan penganjuran KMF sebanyak 3.18 juta ringgit. Bermula September lalu, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum. Ia dirangka bagi memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi menerusi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Salah satu aspek diberi penekanan dalam program tersebut ialah pemunggaran literasi dan numerasi. Penekanan juga diberikan kepada penglibatan ibu bapa dalam menyokong pelaksanaan PDP. Pada masa ini, murid tahap 1 yang telah dikenal-pasti di sekolah rendah, kawasan bandar, luar bandar dan pedalaman dibekalkan dengan modul asas literasi dan modul asas numerasi bagi mempertingkatkan penguasaan 3M mereka. KPN yakin langkah strategik yang dilaksanakan ini dapat memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi dalam keadaan yang selamat dan mendapat akses kepada pembelajaran yang berkualiti. Pihaknya juga memperkenalkan program literasi dan numerasi sekolah rendah atau Primary Literacy and Numeracy atau lebih dikenali sebagai PLAN. Ini akan membantu murid sekolah rendah menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik pada tahap 3. Sementara itu, data Dr. Mah memberitahu Dewan jumlah keciciran pelajar pada tahun 2018 lebih tinggi berbanding tahun 2020 dan 2021. Jelasnya jumlah pelajar yang berhenti sekolah sejak Mac hingga Disember 2020 adalah seramai 11,301 orang. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2021, seramai 10,015 orang murid direkodkan berhenti sekolah. Jumlah keseluruhan murid yang berhenti persekolahan bagi tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021 adalah 21,316 orang. Jadi untuk maklumat yang berhormat, berbanding dengan tahun 2018, jumlah angkanya adalah 34,074 orang. Ya, maksudnya untuk tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut adalah lebih tinggi daripada apa yang telah diberikan jawapan kepada Kanggar. Kementerian sentiasa proaktif menggerakkan pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah dan jawatan pendidikan negeri untuk mengesan murid yang tidak hadir semasa sesi PDPR maupun PDP bersemuka selepas sekolah dibuka semula. Dalam pada itu juga, Kementerian Pendidikan tiada perancangan untuk menggantikan mata pelajaran pendidikan moral kepada mata pelajaran perpaduan. Jelas Datuk Dr. Mah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 mengesyorkan kurikulum pendidikan moral memberi tumpuan kepada pemahaman tentang nilai universal, perpaduan dan hubungan baik sesama insan. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada masa ini tiada perancangan untuk menggantikan mata pelajaran pendidikan moral dengan mata pelajaran perpaduan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pendidikan moral merupakan mata pelajaran teras untuk murid yang tidak menganut agama Islam berdasarkan peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1997 seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013-2025 mengesyorkan
kurikulum pendidikan moral bagi murid bukan Islam memberi lebih tumpuan kepada pemahaman tentang nilai universal, perpaduan dan hubungan baik sesama insan. Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa menggalakkan penglibatan pihak industri, agensi dan kementerian lain dalam mengenangi isu kebolehpasaran graduan. Menterinya Datuk Seri Dr. Norini Ahmad berkata, pihaknya juga mewujudkan pelbagai program kolaborasi bersama pihak swasta meliputi program industri at university. Menjalinkan kerjasama strategik bersama-sama agensi yang berkepentingan di dalam bidang keusahawanan seperti Tekun National Institute Keusahawanan Negara INSCAN dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan juga MIDEC. Antara program yang dilaksanakan adalah program KPT MIDEC siswa preneur dengan kerjasama Tekun Nasional yang merupakan program pembiayaan mikro khusus untuk pelajar IPT dengan peruntukan sebanyak 5 juta pada tahun 2021. Terdahulu KPT dan MIDEC melalui SME Corp melaksanakan program rintis Tube at IPT dengan jumlah peruntukan sebanyak 2.4 juta. Bagi menambah baik modul dan program akademik sejajar dengan permintaan industri, KPT turut bekerjasama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial dan Talent Corp. Sementara itu, kerajaan telah mula membayar allowance RM900 sebulan kepada mahasiswa yang menjalani latihan industri di sektor awam. Langkah itu merupakan keprihatinan kerajaan terhadap kelangsungan hidup mahasiswa terlibat. Jelasnya kerajaan melalui bajet 2022 juga telah menyeru pihak swasta untuk melakukan perkara sama dengan bayaran allowance sekurang-kurangnya RM900 sebulan. Dalam belanjawan yang sama juga kerajaan bersetuju untuk memberikan insentif kepada majikan yang menggaji perantis graduan berusia 18 tahun sehingga 30 tahun sebanyak ringgit Malaysia RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan. Selain itu, pendekatan latihan industri yang berstruktur seperti program 2U2I, Work-Based Learning, WBL, dan Structured Internship Program, SIP. Terdahulu, mahasiswa yang sedang menjalani latihan industri di agensi-agensi kerajaan dibenarkan menerima bayaran allowance RM15 sehari untuk tempoh maksimum 3 bulan. Ia berdasarkan Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam bilangan 10 tahun 2011 mengenai allowance latihan amali pelajar institusi pengajian tinggi di agensi kerajaan. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Beringatlah, walaupun negara telah melonggarkan pelbagai syarat, namun SOP tetap masih perlu dipatuhi. Negara kini berdepan dengan penularan varian dibimbangi. Justru menjadi tanggungjawab semua untuk sama-sama memerangi jangkitan COVID-19. Yang sahih di Berita RTM. Saya Muhammad Cina Sami, selamat malam.